kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Baik, saya doakan anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera selalu. Semoga semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kurang sihat kat sini, yang ada masalah ke, ada kuarantin ke dan sebagainya, ada tak? Tak ada, sir. Okey, kalau gitu bagus, alhamdulillah. Lama kita bercuti, so kembali semula sama untuk pagi ini, untuk LP Okey, baik. Minggu sebelum ni, sebelum anda bercuti, saya ada edarkan kepada anda dengan satu task kepada anda. Saya percaya semuanya dah tengok, sebab hari tu saya bagi tahu anda tengok dulu apa baca dulu keperluan dia dan juga fahamkan. Hari ini kita akan start bincang bagaimana nak melaksanakan tugasan tersebut. Jadi hari ini mungkin saya akan jump terus kepada mana-mana, saya tak akan ikut flow tu, saya akan jump terus kepada mana-mana yang saya rasakan anda perlu buat. Mana kita selesaikan yang mudah dulu ya. Baik, kalau anda tengok dekat WhatsApp group tadi, ada saya edarkan borang kalibrasi EDM, borang kalibrasi total station, ataupun borang kalibrasi EDM. Jadi saya percaya anda semua dah pun didedahkan dengan kalibrasi alat total station ataupun EDM. Dah belajar dah EDM calibration? Sepatutnya dah belajar So boleh dengar suara saya? Okey, baik. Jadi hari ni cuba tengok borang, kita tengok sama-sama borang tu Kita tengok sama-sama borang tu. Sebab dalam task yang saya beri minggu sebelum ni, ada dalam tu data kalibrasi alat. Jadi hari ni kita cuba sama-sama kira kita tengok sekejap, saya akan share dengan anda. Okey, boleh nampak yang ni? Nampak Zul. Okey, boleh nampak Nampak. Okey, saya cuba besarkan. Oops, hilang pula. Tak boleh besar dah. Dah habis besar dah. Baik, okey, boleh nampak ni? Boleh nampak? Nampak. Okey, baik. Cuba perhatikan tajuk borang itu adalah borang ujian EDM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Okey. So borang ini standard dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Dan okey, dekat Malaysia ni, untuk pengetahuan anda, kerja-kerja kalibrasi alat EDM ini dilakukan pada setiap alat ukur yang digunakan dalam kerja-kerja ukur Jadi apakah tujuan kalibrasi alat EDM ini? Jabatan Ukur dan Pemetaan telah meletakkan garis panduan di mana setiap alat ukur, setiap total station yang digunakan perlu dikalibrasi pada tempoh masa yang tertentu. Pada tempoh masa tertentu penggunaannya,
alat tersebut perlu dikalibrasi. Jadi saya percaya dalam kuliah anda telah pun diberikan pendedahan tentang kalibrasi alat EDM. Ya. Jadi biasanya alat ini kalau digunakan pada satu tempoh yang lama, ada tempoh dia, anda dah belajar lah sebenarnya. Alat ini kemudiannya perlu dihantar untuk dikalibrasi. Itu satu. Yang kedua, sekiranya dalam DFT, differential field test, ada dua keadaan. Ada dua keadaan di mana perlunya kita buat kalibrasi alat. Yang pertama, alat digunakan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Yang kedua, alat disimpan dalam tempoh masa yang tertentu. Yang ketiga ini sekiranya ujian differential field test, ujian di lapangan yang dikenali sebagai ujian differential field test, ataupun DFT, didapati tolerance yang dibenarkan, maka alat tersebut perlu dibawa untuk kalibrasi. Itu condition yang ketiga. Condition pertama, alat digunakan pada satu sela masa yang tertentu. Yang kedua, alat disimpan dalam tempoh masa tertentu. Yang ketiga, maknanya alat itu tak digunakan. Yang ketiga, alat kita uji dekat lapangan menggunakan DFT, kaedah DFT, differential field test, didapati tolerance dia exceed tolerance. Dia melebihi tolerance yang dibenarkan, melebihi limit ketepatan yang dibenarkan. Jadi alat ini perlu dibawa untuk kalibrasi. Jadi dekat Malaysia ni, setiap negeri ada tapak ujian kalibrasi. Contohnya di Perlis. Di Perlis kita ada dua tempat. Ada dua tapak kalibrasi. Yang pertama di Sungai Batu Pahat. Bukan Johor, Sungai Batu Pahat, Bukit Air Perlis, dekat Taman Ular. Kalau anda pernah, anda mungkin orang Perlis ataupun pernah ada kesempatan datang ke Perlis bersama dengan family nak hantar anda ke sini, sempat lagi anda pergi tours, anda pergi berjalan-jalan dengan family anda, mungkin singgah di Taman Ular. Dekat sebelah Taman Ular tu ada tapak ujian kalibrasi, tapak ujian EDM, tapak ujian EDM. Kalau kat sebelah Taman Ular tu. Satu lagi tapaknya, tadi saya kata kat Perlis ada dua. Satu dekat Bukit Air ataupun dekat Sungai Batu Pahat, berhampiran dengan Taman Ular. Satu lagi dekat dalam UiTM. Satu lagi dalam UiTM Place. Di tepi masjid tu, kalau anda tengok di tepi HEA, belakang, berhadapan dengan masjid, belakang masjid, dekat belakang masjid, kalau anda perhatikan ada beberapa tiang pendek, yang disusun secara selari, ada 6 semuanya. Jadi itulah yang disebut sebagai pillar EDM calibration, pillar kalibrasi EDM. Untuk di UiTM Perlis ini, pillar kalibrasi yang ada ni dia dua function, dia ada dua kegunaan. Satu untuk EDM calibration, satu untuk GPS calibration. So ada dua fungsi dia, satu untuk GPS, satu lagi untuk EDM calibration. Baik, clear yang tu? Okey, cuba perhatikan ada yang nak masuk . Saya cuba dia nak masuk. Okey, baik, ada lagi nak masuk? Okey, saya tanya balik. Okey, baik.
dekat borang itu, kita berbalik semula kepada borang ini. Dekat borang itu ada tertera kat situ nombor BKL, NO BKL. Nombor titik NO titik BKL ini maksudnya nombor buku kerja luar. Bukannya nombor batu konkrit lama. Nombor buku kerja luar. Tu muka surat berapa ke muka surat berapa. Itu maksud dia. Okey, kemudian tarikh ujian bila, kemudian suhu, model EDM, nombor siri EDM dan juga tapak ujian. Kalau tapak ujian tu Sungai Batu Pahat, kita akan tulis kat sini Sungai Batu Pahat. Kalau tapak ujian tu dekat UiTM Perlis, UiTM Perlis. Baik. Nombor tiang dari ke. Maksudnya biasanya kita akan cerap. Cara cerapan kita, anda dengar betul-betul. Kita akan cerap selalunya 1 ke 2. Let's say kalau katakan kita ada 6 pilar. Dekat Sungai Batu Pahat cuma ada 5 saja pilar kalau tak silap saya. 5 saja pilar. Dekat UiTM Perlis kita ada 6. Okey, untuk Sungai Batu Pahat jarak maksimumnya kita boleh 300 meter kalau tak silap saya. Untuk UiTM Perlis kita jarak maksimum kita 600 meter. 600 something. 600 plus. Jadi kita paling jauh sekali. Alamak, ada lagi yang masuk ke? Okey, baik. Okey, katakan kita ada 6 pilar. Biasanya cerapan kita akan buat begini. Sebelum itu saya bagi tahu, biasanya kita akan buat 10 cerapan. Paling maksimum pun 10 kali cerapan. 10 kali cerapan bagaimana? Cara dia, kalau katakan ada 6 pilar, kita akan buat begini. 1 ke 2, 1 maknanya dari 1 ke 2, dari 1 ke 3, dari 1 ke 4, dari 1 ke 5, dari 1 ke 6. Kemudian dia akan pergi mana pula? 2. Dia akan pindah alat dekat 2, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, 2 ke 6. Sampailah cukup 10 kali cerapan. Dan kemudian kita akan catatkan jarak yang diukur. Kita akan letak jarak mendata lah. Kita akan kosongkan jarak diukur ni, kita akan letak jarak mendata. Jarak yang anda ukur berapa? Okey. Yang anda ukur. Jarak yang diberikan oleh total station anda. Kemudian kita akan masukkan jarak asal. Jarak asal ini anda boleh dapatkannya daripada jabatan ukur dan pemetaan. Biasanya kalau anda mohon untuk buat kalibrasi alat, dia akan berikan nilai asal yang terkini. Yang terkini. Sekiranya sekiranya jabatan ukur update jarak yang asal ini, dia akan bagi tahu. Kemudian kita akan kirakan perbezaannya, iaitu A tolak B. Sehinggalah habis, kita akan total upkan dia. Perbezaan asas ini, A tolak B ni, kita akan total up dia. Kemudian, cara nak dapatkan selisih tu, pemala yang kita nak tengok tu, selisih yang dibenarkan tu, kita akan bahagikan jumlah ini, jumlah A tolak B ini dengan berapa bilangan cerapan kita. Kalau 10, kita bahagikan 10. Kemudian anda akan dapat nilai dia. So, tolerance yang dibenarkan untuk EDM calibration adalah tidak lebih daripada 10 mm. Faham? So, tidak boleh lebih daripada 10 mm. Kalau lebih daripada 10 mm, alat ini perlu dihantar ke
ke ke ke ke syarikat ataupun ke syarikat yang bertauliah lah untuk tujuan maintenance, untuk tujuan uh, pembaikan, maknanya alat tu ada masalah lah, dia punya EDM ada masalah. Sekiranya bawah daripada 10 mm, then alat itu berada dalam keadaan yang baik. Itu toleran yang telah ditetapkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan. Okey? Baik, faham yang tu? Okey. Okey, baik. Betul. Betul. 2 ke 3. Tak payah. Kita terus ke depan. Kita terus ke depan. 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, 2 ke 6. Ya. Sehinggalah mencapai bilangan cerapan sebanyak 10 kali. Maknanya kalau katakan tak cukup lagi, tambah lagi 3 ke 3 ke berapa? Okey, good. 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 6. Sehinggalah 10 kali cerapan. So nak buat banyak kali pun boleh, tak ada masalah, kan? Tapi antara rajin dengan tak rajin lah. Tapi Jabatan Ukur dia tetap dia letakkan limit, maknanya tidak kurang ataupun bersamaan dengan 10 kali bacaan. Jadi anda buat lebih pun tak apa. Tapi kalau dia letakkan 10 lah, jadi kita akan buat 10 kali. Jadi itu dia punya syarat dia. Saya harap anda boleh rujuk balik nota kuliah anda berkenaan dengan EDM calibration ini. Saya ada satu, nanti kalau saya cari balik, saya ada satu pamphlet yang dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan berkenaan dengan penubuhan tapak kalibrasi UiTM Place. Jadi nanti saya akan, mungkin kalau saya jumpa saya akan share dengan anda. Jadi dalam tu ada nilai sebenarnya, kemudian ada bagaimana binaan pillar tadi dilakukan, dan lain-lain kenyataan lah berkenaan dengan pillar tersebut. Nanti saya akan sharekan dengan anda. Okey, hari ni saya nak anda tengok sama-sama. Jadi saya harap anda nampak ni. Okey, anda nampak ini Nampak sir. Okey, baik. Dekat sini ada, saya kecilkan. Yang ni ada, kalau anda tengok ni berapa banyak bacaan ni. Ini ada sampai 10 pillar. Kalau anda perhatikan dekat sini, ada sampai 10 pillar. Ini saya tak tahulah pillar kat negeri mana ni. Saya tak pasti data ini data sebenar ataupun sebaliknya. Okey, tapi tak apa. Since Azril dah bagi ini, jadi saya akan share dengan anda sebab yang ini di setiap kumpulan, termasuk kumpulan anda, dapat satu task yang berbeza lah. Jadi anda punya task yang ni, untuk grup anda yang ni. Jadi Azril sharekan dengan saya. Okey, jadi 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5 sehinggalah hingga 1 ke 10. Kemudian 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5 sampailah 2 ke 10. Kita kira bersama-sama berapa banyak kali cerapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, betul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kali cerapan. Betul Saya dah kira sama-sama dengan anda. 17 kali cerapan. Jadi nilai apa tadi? Nilai N-nya adalah 17. Baik. Kita sama-sama kira cerapan 1 ke 2, anda total station beri 5.0. Nilai asal dia, base distance ini adalah nilai asal dia 4.999. Kemudian 1 ke 3, yang sampailah habis. Yang kemudiannya untuk B ni adalah nilai asal. Jadi untuk perbezaan dia adalah A tolak B, cuba kita kira sama-sama. Anda kira sama-sama.
Okay, sama-sama kira. Saya nak semua orang kira. Tengok berapa jawapannya. Okay, 5. Kalau anda nak cepat pakai Excel pun boleh. Tapi biasanya dalam peperiksaan akan ada soalan ni. Selalunya ada soalan ni. Ya, saya. Okey.
Okey, baik. Okey, baik. Ah, kalau kalau 1 meter tu pelik ya. Biasanya kita akan check balik ya. Tak mungkin berlaku lah. Apa tu kalau kita akan double check balik. Selalunya kita akan buat 3 kali cerapan sebenarnya. 3 kali bacaan. 3 kali bacaan. Satu pilar ke satu pilar. Ini untuk precaution lah kalau katakan kita ada berlaku kesilapan kan. Jadi di situ kita boleh boleh aware lah kalau ada berlaku kesilapan suatu cerapan tu. Okay, baik. Okey, baik jawapannya kalau anda semua dapat jawapan? Jangan kira lagi. Yang lain? Yang lain senyap eh? Tengah kira saya. Tengah kira. Okey, baik.
Okey, siapa ada jawapan? Masih mengira, sir. Masih mengira. Okey, baik. Pelan-pelan. Kira. Saya tunggu.
Okey, baik. Okey, berapa? Okey. Ataupun 0.001. Okey. Itu dalam unit meter. Okey, dalam milimeter? Uh, tak sampai kot. Cuba cek balik. 0 point, ada berapa kali kosong? 0.0006 Okey, baik. 0.0006 sama juga dengan kalau kalau nak tukar kepada milimeter, kena kali dengan 1000. So kalau kita kalikan 1000, kita akan dapat 0.6 milimeter ataupun bersamaan dengan 1 milimeter lah. Betul ke? Double check balik yang lain. So siapa yang tadi yang berjaya mengira tadi? Siapa yang suara tadi? Mubin. Okay, Mubin. Bagus. So yang lain adakah dapat sama ataupun sebaliknya? Sama dengan mobil. Sama dengan Mubin 0.0006 meter. Bila kita ataupun 0.001. Kita biasanya untuk kerja-kerja survey kita ambil sehingga 3 tempat perpuluhan. Jadi dalam kes ini kita akan dapat 0.001 0.001 meter bersamaan juga dengan 1 milimeter. Bila kita kalikan 0.001 kali dengan 1000, 1 meter bersamaan dengan 1000 milimeter, kita kali dengan 1000, kita akan dapat 1 milimeter. Jadi 1 milimeter adalah dalam tolerance lah, yang mana tadi saya sebut tolerance yang dibenarkan adalah 10 milimeter. Jadi dalam kes ini surveyor ini telah melakukan kalibrasi alat, EDM calibration, dan beliau memperolehi ataupun alatnya setelah diuji pada pillar didapati selisih alatnya ataupun selisih EDM-nya adalah 1 milimeter. Jadi alat ini sangat baiklah, dan boleh digunakan untuk kerja-kerja ukur seterusnya. Jadi kalau katakan bawah 10 milimeter, so alat ini okey, boleh digunakan untuk kerja-kerja ukur. Dan biasanya anda sebagai surveyor lah, kalau saya sebagai surveyor, saya limitkan lah. So alat saya ni kalau boleh jangan lebih daripada 5 milimeter. Jangan lebih daripada milimeter. Kita set sendiri, kita sebagai surveyor, kita set sendiri kita punya tolerance. Walaupun Jabatan Ukur dan Pemetaan telah menggariskan toleransinya ia 10 milimeter, tetapi kita sebagai surveyor kita kena ada pegangan juga. Kalau boleh kita setkan kita punya ketepatan untuk kerja kita ataupun ketepatan untuk alat kita bawah daripada 5 milimeter. Sama seperti apa yang saya bagi tahu dalam LP. Masa kita jumpa untuk LP, saya bagi tahu. Okey, kalau biasanya perbezaan yang dibenarkan Jabatan Ukur, perbezaan penyilang kiri dan kanan tidak lebih daripada 10 seconds. Tetapi macam saya tak akan letakkan 10 second lah. Saya akan letakkan macam saya letak 1 second lah. 1 second hingga kepada 3 second. Ataupun paling maksimum pun 5 second. Itu saya punya pegangan saya. Jadi saya harap anda semua ini nanti suatu hari nanti anda akan jadi surveyor, anda pun ada pegangan anda sendiri untuk kerja-kerja yang anda buat. Sebab apa? Sebab anda tahu anda punya alat, keupayaan alat anda. Anda punya alat sendiri, bukannya ada orang lain pegang. Kalau yang nak pegang pun anda punya mandor yang akan tolong siapkan, ataupun anda punya pekerja anda yang tolong diri siapkan alat. Dia je yang akan operate alat anda, bukan tak ada orang lain dah.
maknanya anda akan sentiasa perhatikan dia guna alat tersebut lah. Anda bila dia dah siap, diri siap, anda cuma tekan tekan observe. Bila dah siap, anda kata kat dia, Man, okay Man, pack alat, kita pindah depan. Dia pun offkan alat, dia looskan semua skru, dan dia buka dan dia pindahkan alat ke stesen hadapan. So anda pun bawa anda punya field book, ataupun sekarang ni dah pakai tough book, dah pakai komputer dah, dia sambungkan kepada anda punya total station, jadi tak perlu bawa field book dah. Anda memadai anda bawa semua gadget lah, electronic gadget, pergi dekat site, cucuk je dekat anda punya total station, bacaan terus direkodkan dalam anda punya kita panggil tough book tu, macam pad lah, macam iPad lah, anda bawa iPad dekat site, satu hari nanti tak mustahil lah anda bawa iPad dekat site, simple je. Lepas tu tak perlu cucuk pun, anda Bluetooth saja, anda linkkan saja anda punya iPad tadi dengan total station. So dia bila anda punch, dia masuk terus dalam anda punya tu. Bila anda apa tu, ataupun iPad dalam poket anda on saja Bluetooth je, anda key in pada total station, dia terus masuk data ke dalam anda punya handphone. So bila balik je, anda bawa iPad anda je, pergi dekat office, linkkan Bluetooth dengan laptop, data semua masuk dalam komputer. So mudah dah kerja sekarang ni, kerja surveyor. Okey, baik. Jadi anda telah pun berjaya. Saya nampak dah anda dapat mengira EDM calibration. Jadi kalau katakan satu hari nanti, mana nak tahu, tiba-tiba anda balik semula ke kampus, keadaan COVID pun dah reda, kita dah boleh pergi mana-mana, mungkin kita akan buat, sekiranya anda masih ada lagi lah, belajar lagi dalam, belum habis lagi, kalau ada kesempatan mungkin kita akan bawa lah untuk pergi buat EDM calibration, ataupun mungkin kita akan buat dekat dalam UiTM je pun boleh, tak ada masalah, sama je, Jadi kalau ada yang rasa nak buat dekat luar, mungkin kita booking bus, kita bawa anda semua ke Sungai Batu Pahat, kita buat EDM calibration, habis EDM calibration je kita pergi melawat Taman Ular, kan. Macam itulah. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok pula yang lain. Yang ni saya akan leave it kepada anda untuk anda untuk anda buatnya, boleh nampak yang ni? Boleh sir. Okey, baik. Saya besarkan sikit. Okey, yang ni baik. Rasanya untuk seperti yang saya beritahu kepada anda, mula-mula bila kita buat job baru, kita akan buat DFT, Differential Field Test, jadi dalam kes ini surveyor dah pun buat A ke B, C ke A, C ke B, C ke A ke B. Saya percaya kumpulan anda masih belum buat lagi, kumpulan lain dah buat dah praktikalnya, tapi hari tu saya jump terus kepada Traverse. Sebab apa? Yang ni sangat penting, Traverse ni. Untuk DFT ni tak adalah serius sangat, tapi yang ni sangat penting lah, sebab biasanya dalam peperiksaan markah sangat tinggi dekat sini, selalunya 20 markah, buat pelarasan ni. Jadi anda pun telah saya ajar minggu sebelum ni, sebelum kita bercuti, bagaimana pelarasan dilakukan, saya dah bagi contoh, anda buat sama-sama, dan anda tengok macam mana tutupan dibuat. Jadi hari ini saya akan tinggalkan anda offline, anda akan buat kerja ini, anda akan buat pelarasan pada data ini, data yang tertera di hadapan laptop ataupun handphone anda ini, kita tengok sama-sama DFT ni, kita partikan datum dari PC 2 ke 1. Jadi surveyor ini start daripada PC Compass, PC Compass, dia setkan bearing 2 ke 1 176, okey, sorry,
dia letakkan datum dari PC 2 ke 1 176 1800. Kemudian tiba-tiba dia nampak matahari naik elok je, dan kemudian dia ambil cerapan matahari. Saya percaya anda dah pun belajar mencerap matahari dan kemudian melakukan pengiraan bearing sebenar, true bearing ataupun bearing azimut, daripada ataupun disebut sebagai bearing akui, daripada cerapan matahari tadi. Jadi dalam kes ini 2 ke 1 telah pun diberikan cerapan matahari, dan kemudiannya daripada kiraan kita dapati bearing nilai sebenar bearing tersebut atau nilai sebenar garisan 2 ke 1 dirujuk kepada matahari adalah 176 1910. Okey, dalam kes ini kita tengok bagaimana surveyor ini buat kerja. Okey, dia dah finalkan bearing dah. Jadi dalam kes ini 2 ke 1 sepatutnya dia set 176 1910 lah, dan back bearingnya dan penyilang kanan plus minus 180. Kalau dalam kes ini 176 1910 anda kena campurkan dengan 180. Kemudian 2 ke 3 adalah dicerap. Jadi cerapan berlaku 2 ke 3, penyilang kiri dan juga penyilang kanan. Jadi tugas anda perlu buat apa? Anda perlu isikan dekat sebelah ni. Okey, saya try buat satu lah. Tunjuk kepada anda. Kita sama-sama buat. Okay. Mungkin saya pun tak sure kenapa, mungkin security untuk file ini terlalu kuat lah. Jadi saya punya function software saya semua di off kan oleh security dokumen ini. Mungkin Sir Azril letakkan security yang sangat kuat lah, sehingga saya tak boleh nak buka pun. Saya tak boleh nak buat apa-apa dekat ni. Tapi tak apa, saya nak anda cuba dulu buat, nanti kita compare. Jadi anda nak berapa lama untuk buat? Kita hari ni kita ada masa sehingga pukul kita ada 4 jam betul? 8, 9, 9, 10, 10, 11. Jadi kita akan jumpa balik pada pukul berapa ni? Jadi kita sama-sama buat. Saya buat, anda pun buat. Jadi nanti kita akan share jawapan sama-sama. So anda perlukan masa sehingga pukul berapa untuk buat ni? 10 kot. 10, 11. 11. So yang lain, kita nak kata putus. Yang lain, tak apa, anda buat pelan-pelan, jangan rush lah. Saya tak minta anda rush, anda buat pelan-pelan. Kita ada banyak masa hari ni. Kalau ikutkan yang ni, ini satu semester punya kerja ni. Tapi kita cuba siapkan. Ada lagi task lain yang anda kena perlu buat selain daripada ini. Jadi hari ni kita selesaikan satu-satu. Minggu ni kita selesaikan satu-satu. Jadi minggu ni saya harap kita selesaikan yang ni. Minggu depan kita tengok task lain pula. Kita sama-sama buat. Jadi anda nak pukul apa? Okey, yang lain yang siswi. Senyap je siswi hari ni. Yang siswi nak sampai pukul berapa? Bolehlah, saya setuju dengan Syazwan. Okey. Yang lain? So Anissa dah baru lah. Sir, nanti saya hantar ke borang ni? Borang ni saya tak minta anda hantar. Cuma kita akan compare jawapan nanti. Sebab last kali nanti anda akan buat report. Anda akan compilekan semuanya. Yang ni adalah tugasan individu. Anda akan buat okey, kalau kita tengok sama-sama
supaya kita sama-sama faham apa keperluan tugasan yang Sir Azril bagi ni. Okey. Okey, mula-mula sekali task anda, ini praktikal 30% ni. Kalau anda tengok ni markah dia adalah 30%. Sebab kita ODL. Jadi Sir Azril ataupun resource person untuk subjek ini, Sir Azril bagi tugasan kepada anda. Jadi ini tugasannya, yang mana tugasan ini memberi markah sebanyak 30%. Jadi yang pertama, anda kena prepare standard sheet untuk site location daripada Google Map ataupun Google Earth. So apa dia yang anda perlu buat sebenarnya? Yang ni sebenarnya. Anda kena dapatkan daripada, ini contoh. Sir Azril dah bagi contoh dah sebenarnya. Cuma anda kena pergi buka ni. Ni plan lokasi ni. Daripada mana anda nak dapatkan yang ni? Kejap lagi saya tunjuk. Contohnya plan lokasinya macam ni. Anda kena buat yang ni. Satu. Kemudian yang kedua daripada Google Earth. Yang ni. Okey. Daripada Google Earth, anda digitize tau. Digitize. Anda copy image tu. Anda katakan buka Google Earth. Ambil yang mana tengah-tengahnya ada UiTM Place. Dalam ni contohnya, ini contoh lah, ini contoh. Jadi nanti anda snap dekat anda snap Google Earth tu yang mana tengah-tengahnya ada UiTM Place. Kemudian tunjuk dekat saya. Sir, yang ni okey tak? Boleh terima tak sir yang ni? Okey, kalau saya kata okey, anda insertnya dalam AutoCAD, kemudian digitize sampai dapat macam ni. Anda akan digital dalam AutoCAD sampai dapat macam ni. So jalan color apa, dia punya thickness offline ini anda besarkan. Biasanya kita ambil anda boleh buka dalam setting AutoCAD, boleh besarkan thickness dia. Kemudian anda buat shading untuk yang ni, untuk kawasan UiTM tu contohnya. Jadi yang ni nak dapat kat mana? Okey, yang ni katakan lot anda adalah lot 7472 dalam UiTM. Anda pergi dekat CP yang ni. Okey. CP ni. Tengok. Anda cari CP yang berkaitan. Dalam kes ni, CP yang berkaitan adalah CP yang ini, kalau tak silap saya. Ya, yang ni. 7472. Perhatikan belah kanan sekali cursor saya. Anda ambil CP ini, nanti anda digitize dan dia akan jadi macam ni nanti. Last sekali dia akan jadi macam so dia akan jadi macam ni. Ni setelah anda digitize. Anda akan labelkan lot tadi macam ni. Ini plan lokasi. Dan yang tadi, ini adalah plan kunci. Yang ni adalah plan kunci. Ataupun disebut sebagai key plan. Kemudiannya, anda dikendaki buat yang ni. Ini precom ni. Nanti anda tampalkan dalam AutoCAD, tampalkan location plan dengan key plan dalam precom plan ni. Ini adalah task yang tengok balik. Task yang kedua, prepare pre-competition plan. Pre-com plan untuk lot PT 7472 using any CAD software. Jadi AutoCAD lah. Okey, kemudian apa yang perlu anda buat? Anda kena buat yang ni, precom ni. Ni. Jadi anda perhatikan, telah pun dinyatakan oleh RP ataupun Sir Azril berapa dia punya panjang dia. Tulisan jenis apa? Berapa besar bulatan ini, berapa panjang garis ini, anda kena buat.
Jadi time to time anda akan tunjuk dekat saya, sir yang macam ni okey tak? So boleh tak yang saya lukis ni? Saya akan komen. Bagi dekat saya data, anda bagi dekat saya yang anda dah buat, saya akan komen terus dekat ataupun saya akan komen terus dekat AutoCAD file tu. Bagi file tu kat saya, apa tu, dalam drive ke apa ke, saya akan buka, saya akan komen terus, anda betulkan balik, ataupun saya betulkan terus dekat AutoCAD tu, dan dan selesai lah, sehinggalah selesai, siap semuanya macam ni. Ada legend kat tepi ni, tulisan-tulisan ni apa yang perlulah. Sekiranya tak ada keperluan, saya akan beritahu iaitu tak perlu, yang ini perlu dan sebagainya. Ini contoh, pre-com plan. Okey, ini adalah pre-com untuk pecah bahagi tanah. Tetapi anda punya pre-com adalah pre-com untuk apa? Kita tengok Okey, tajuk ini first alienation of TT 7472. Jadi adalah pre-com untuk pemberian tanah baru, ataupun first alienation. First alienation ni adalah pemberian tanah baru, pemberian tanah yang baru kepada pemilik tanah. Jadi kita Jabatan Hukum dan Pemetaan akan bagi pre-com sebenarnya untuk surveyor tanah batu. Tetapi dalam kes ini anda diminta untuk menyediakan pre-com tersebut. Dalam tugasan ini anda telah pun ditunjukkan lot mana, PT 7472 adalah lot yang akan diberikan kepada pemilik tanah. Jadi anda diminta untuk menyediakan plan prahitungan ataupun pre-com plan untuk PT 7472 ini bagi tujuan pemberian tanah baru kepada pemilik tanah, ataupun first alienation. Okey, baik. Kemudian selesai yang tu, anda pergi ke tugasan yang ketiga, prepare a data for site recognition, to overview the survey lot using Google Earth and overlay with the pre-completion plan. Yang ni adalah anda kena prepare data. Biasanya kita akan gunakan Google Earth lah, sebab kita nak tengok dekat mana kedudukan lot tadi. Anda mungkin tindihkan lot tanah tadi dengan Google Earth. Jadi nanti saya akan tunjuk kepada anda lah macam mana nak tindihkan, macam mana nak buat tindihan lah pada lot tanah tadi dengan Google Earth. Kita boleh tindihkan, jadi surveyor akan nampak kedudukan dia dekat mana dan dia boleh access site tadi, merujuk kepada Google Earth tadi. Okey. Kemudian yang keempat, tugasan anda adalah untuk calculate the EDM calibration. Ini telah pun anda lakukan tadi. Kemudian anda buat elok-elok, gunakan borang yang saya tunjuk tadi. Anda boleh dapatkan borang itu, ataupun anda create sendiri borang tu pun boleh, ataupun anda boleh dapatkan daripada Google. Anda Google tengok, anda akan dapat anda akan dapat borang tu. Ada banyak kat Google. Dan kemudian anda boleh isi menggunakan pen, dan kemudian anda scan, masukkan dalam report nanti, compilekan dalam report anda. Ataupun anda nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Baik, yang seterusnya, yang kelima, reduce all the data observed in the final data by applying necessary correction. Yang ni yang tadi. Data ukuran yang telah dibuat. Ni. Jadi anda kena reduce dia. Anda kena buat dia punya puratakan,
Kemudian anda kirakan C correction, tutupan, dan juga M correction sekiranya ada. Tapi dalam kes ini saya pun tak nampak adanya M correction. Sebab surveyor ini telah pun betulkan. Kecuali kalau anda masukkan data 176.18.00 ini, then anda kena buat M correction. Kalau anda gunakan datum dari PC 2 ke 1, 176.18.00, anda set dekat sini, anda kena apply M correction nanti last sekali, selepas C correction. So ada dua cara anda buat. Sama anda apply siap-siap 176.19.10, anda masukkan terus kat dalam ni. So saya pun sebenarnya keliru juga dengan data ini. Tak apa, nanti saya cuba juga buat. Kalau katakan kita tengok anda dapat macam mana, saya dapat macam mana. Jadi kalau saya perhatikan dekat sini 2 ke 1, surveyor ini telah pun betulkan siap-siap menggunakan cerapan matahari. Jadi 176.19.10. Saya percaya dia set bearing 2 ke 1, 176.19.10. Jadi tidak ada pembetulan M tu yang perlu dibuat lah. Cuma pembetulan C saja yang perlu dilakukan dalam kes ni. Okay, jadi kalau anda perhatikan kita tengok satu-satu, 2 ke 1, 2 ke 1, okey, ada banyak dia gunakan konsep yang kedua, offline. Yang ni adalah menggunakan konsep offline. Dia pick up batu. Yang ni saya tunjuk kepada anda minggu sebelum ni. Satu C correction untuk offline, satu lagi online. Yang online tu duduk atas batu. Yang offline tu kita tak duduk atas batu. Kita buat traverse picket. Dalam kes ini anda tengok. Ni hati-hati sikit sebab apa? Dia akan ada M correction untuk hanging line. Saya dah tunjuk anda dah pada minggu sebelum ni macam mana kita buat M correction untuk hanging line. Tak apa, ini satu cabaran kepada anda untuk cuba laraskan traverse ni. Nanti anda akan share dengan saya kalau anda dah siap. Anda personal kat saya, bagi link kat saya ke ataupun anda send kat saya by WhatsApp lah secara personal. Sir, saya dah siap. Sir tengok saya punya correction betul ke tak? Nanti anda bagi kat saya akan komen. Saya akan write tik. Jadi siapa yang cepat siap, cepatlah. So anda boleh fokus kerja lain. Mungkin kalau semua segera siap, saya akan bagi contoh yang lain pula untuk anda buat. Mungkin kita akan praktis buat soalan pasir. Sekurang-kurangnya anda ada apa, kita panggil apa, keyakinan untuk jawab soalan final nanti. Ke yang baru-baru ni dah ada pelarasan ni untuk soalan final test baru-baru ni, final assessment 1. Ada masuk yang ni? Tak ada saya. Tak ada. Okey, tak ada. Okey lagi lah, sempat lagi lah. Okey, baik. Okey, yang ini okey, baik. Okey, jadi kita buat sama-sama. Nanti kita akan tengok, anda punya jawapan dengan saya punya jawapan. Nanti saya akan komen anda. So personal message, anda startlah guna Google Drive. Anda ada email, anda bagi link je kat saya. Jadi saya akan buka link tu. Jadi anda tak perlulah gunakan data untuk hantar kat saya. Jadi anda bagi link je. Saya apa tu? Jadi saya buka link tu aja. Jadi apa-apa akan berlaku dalam Google Drive. Jadi anda tak perlu WhatsApp personal data anda punya kerja tu kat saya, kan. Anda kena guna data yang banyak untuk send kat saya, kan. Jadi tak perlu. Anda bagi link je kat saya. Biasakan daripada sekarang gunakan Google Drive. Okey, baik. Kita patah balik dekat arahan dekat atas ni untuk anda faham. Kemudian anda kena sketch a complete traverse diagram overlay with area of
survey. Ya, jadi anda kena 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 apa? Anda kena sketch kan rajah kerja ukur tadi based on Traverse punya data tadi ya. Jadi based on data Traverse data, anda dikendaki lukiskan diagram. Diagram untuk kerja-kerja yang dibuat tadi lah. Sama seperti contoh yang saya bagi. Jadi anda boleh sketch ini sebenarnya ada dua option. Anda buatnya kalau ikutkan Sir Azril, dia suruh anda buat menggunakan anda tulis ya. Anda ambil borang kerja ukur yang ada tu, anda salin balik data ini dan anda lukis manual kalau ikutkan tu. Jadi anda ambil tu, kemudian buat, dan kalau siap anda scan dan tunjuk dekat saya ya. Okey. Baik, kemudian seterusnya based on the data given, compute for traverse line and log line. Okey, anda kena kira buat pelarasan bodies ya, latitude and departure of each line, adjusted latitude and adjusted departure using bodies method. Kemudian accuracy of linear distance, dia punya kikaian linear dia berapa, satu nisbah berapa. Kemudian coordinate of each point, dan akhir sekali keluasan lot tersebut using coordinate method. Okey, coordinate of each point, dia ada bagi ke coordinate? Kita check tengok ada coordinate tak. Ada ya. Dalam kes ini so ini lebih kurang sebenarnya plan dia, cuma dalam plan ini dia tidak ada key plan dengan location plan. Jadi anda kena tambah. Jadi plan ini untuk panduan je sebenarnya, tapi tak lengkap lagi. Tak boleh digunakan sebagai precom ya. Jadi anda kena buat, kena ambil lot-lot yang bersebelahan lagi. So nanti anda rujuk balik precom yang contoh yang tadi tu. Yang ini bukan contoh ya. Precom anda rujuk contoh precom tadi. Yang ini sebagai panduan je. Okay. Kemudian yang ke-8, prepare the calculation volume report of survey lot. Okey, untuk report ini anda boleh rujuk buku kadaster yang rasanya anda ada beli. Saya percaya anda ada beli. Sir Azril ada jual rasanya. Ada ke tak ada ni? Anda ada beli ke tak beli? Ada. Guys, ada yang beli tak? Ada sir, ada. Ada. Dalam tu ada complete macam mana pelarasan dibuat. Yang kedua, macam mana nak kira latih lipat apa semua tu, macam mana nak kira adjustment dan sebagainya, ada dalam tu ada ya. Kemudian bagaimana report tadi dibuat. Jadi anda boleh gunakan contoh itu sebagai panduan. Kemudian last sekali, yang ke-9, produce the certified plan. Anda kena buat plan akui. Plan akui contoh dah ada kat sini dah. Ini contoh lah ya. Saya kecilkan balik. Ini contoh plan akui yang ada kat dalam ni, tapi yang ni besar lah. Yang ni lot dia banyak ya. Jadi anda tak perlulah macam ni ya. Memadai anda punya lot saja 7472 saja. Okey, bukan macam ni besar dia ya. Memadai lot 7472 sahaja. Kemudian arahan seterusnya kita tengok. Okey, last sekali, prepare the report for first explanation ya. Jadi report ini anda kena start dengan yang pertama mesti ada cover page lah. Yang kedua mesti ada mukadimah, prakata ya. Acknowledgement ya. Jadi prakata itu ataupun acknowledgement tu anda ceritalah, anda cerita lebih kurang apa dia first alienation ini. Maksudnya first alienation survey adalah apa ya. So dalam anda okeylah, anda kena sediakan dalam bahasa Inggeris ya. Jadi anda cerita, anda rujuk balik nota tu
Bukannya detail lah, jangan detail, just secara kasar, roughly je, prakata je. Untuk macam maknanya menggambarkan secara keseluruhan apa yang anda buat. First alienation merupakan dalam lebih kurang contoh dia macam ni ya. First alienation adalah merupakan kerja-kerja pemberian tanah baru kepada pemilik tanah ya, melalui permohonan yang dibuat oleh pemilik tanah ya. Jadi bila ada permohonan dari permohonan tanah yang dibuat oleh pemohon, kemudiannya kelulusan diberikan, maka Jabatan Hukum akan arahkan surveyor untuk mengukur tanah tadi, dan kemudian tanam batu barulah sekiranya perlu ya. Dan kemudiannya jadi kerja-kerja ini jadi dalam first alienation ni adalah proses pemberian tanah baru kepada pemohon tanah ya. Jadi dalam untuk semester ini kami ataupun saya sebagai pelajar untuk melatih pelajaran Kadastra 1 diberi tanggungjawab untuk melakukan kerja-kerja first alienation ini daripada bermulanya permohonan sehinggalah kepada kerja-kerja ukur ya, dan sehinggalah kepada kerja-kerja penyediaan pilihan akui. Okey. Itu prakata. Prakata. Kemudian masuk kepada yang berikutnya adalah konten. Konten ada apa dia punya konten lah, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 sekiranya ada punya pembahagian chapter. Kemudian masuk chapter 1. Chapter 1 ini saya nak anda buat dia punya teori tentang first alienation ini. Anda rujuk balik nota anda, first alienation tu apa dia, dan anda buat ceritakan apa dia first alienation ini. Dan kemudian chapter yang kedua, metodologi, macam mana pelaksanaan kerja anda. Dalam kes ini anda diberikan tanggungjawab beginilah. Anda letak balik yang ni. Pertama sekali kita prepare standard plan, standard sheet for site location. Prepare pre-com dan sebagainya, itu cara kerja dia. Anda terangkan sikit lah. Kalau prepare standard sheet ni macam mana anda buat. Yang kedua, prepare pre-com plan macam mana anda buat. Yang ketiga, prepare bla 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 macam mana anda buat. Calculate EDM calibration macam mana anda buat. Cerita sedikit dia punya panduan bagaimana perjalanan kerja anda itu. Kemudian yang chapter yang ketiga adalah result. Result dia, result yang pertama, standard sheet. Dia tunjuk macam mana rupa dia punya site plan, macam mana rupa key plan dia yang anda telah buat dalam AutoCAD. Kemudian result yang kedua, prepare pre-com plan. Macam mana result dia, kalau tak muat, anda bagi tahu rujuk lampiran B. Contohlah. Untuk standard sheet tadi, refer appendix A dan seterusnya. Kemudian prepare data for site reconnaissance to overview the survey ni. Macam mana data tadi pula, anda overlay AutoCAD, anda overlay cadastre plan anda tadi tu ataupun pre-com tadi tu dengan Google Earth tadi. Ada overlay dia. Itu contoh macam mana anda buat. Sampailah habis, selesai ni semua ni. Itu saja report untuk first alienation. Dan akhir sekali conclusion. So dah start buat daripada sekarang, sebab kita baki semester, baki minggu pun tak berapa banyak dah. Baki minggu kuliah kita pun tak banyak dah. Jadi anda dah kena start buat daripada sekarang lah. Boleh semua? Boleh sir. Okey, jadi jadi saya nak, kalau saya tak minta anda hantar, maknanya untuk kerja hari ni, untuk kerja yang ni, anda buat pelan-pelan. Jadi anda boleh send dekat saya sebelum kita jumpa balik pada minggu hadapan. Jadi kalau cepat anda buat, cepatlah anda selesai kerja. Jadi masa yang ada hari ni tolong buat.
siapa yang siap cepat tunjuk kat saya. Masukkan dalam Google Drive, kemudian bagi link dekat saya. Boleh? So saya tak mintalah anda siapkan segera hari ni sebelum pukul 12 ke apa ke, tak. Anda buat pelan-pelan. Buat pelan-pelan. Anda masuk, salin balik semua ni, dan dalam buku kerja luar, dan buat dengan cantik lah, dengan tulisan anda sendiri, cantik, kemas, macam tulisan surveyor lah. Boleh semua? Boleh sir. Okey, baik. Okey, kalau begitu ada apa-apa soalan? Belum saya berhenti untuk pagi ini, ada apa-apa soalan? Tak ada sir. Okey, baik. Okey, saya doakan anda dipermudahkan untuk siapkan tugasan ini dengan baik. Semoga anda dapat mudah faham dan terima ilmu dengan baiklah. Okey. Saya mohon izin untuk berhenti di sini pada pagi ini. Saya harap anda start dah buat report, buat report. Jadi panduan ataupun format report mungkin saya akan bagi pada anda kejap lagi. Mungkin saya akan share. Kalau tak ada pagi ni, mungkin petang saya share pada anda. Format report. Format report ni maksudnya saya nak anda buat lebih kurang macam buku lah. Maknanya ada macam buku. Kalau anda tengok buku tadi, ada tajuk kat depan dia, ada gambar, ada tajuk. Lepas tu kemudian yang kedua masuk ada prakata. Ada contoh-contoh, nanti saya akan share pada anda. Macam mana anda nak buat, saya akan share pada anda. Okey. Okey, saya tak nak buang masa anda. Anda boleh start buat kerja tu. Dan ada masa sehingga minggu depan ni. Kita ada hari ni, ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, dan Isnin, dan kita akan jumpa balik Selasa depan. Jadi kalau boleh jangan bertangguh, dah start buat kerja dah. Saya mungkin daripada masa ke semasa, time to time saya akan tanya progress anda. Kalau boleh masukkan dalam Google Drive tu kerja anda. Kalau perlu scan siap-siap tunjuk, Sir, ini kerja saya dah sampai tahap ni, betul ke tak sir? Ada komen tak? So jadi sebab kerja ini akan saya nilai dan saya akan bagi markah lah. So ini menyumbang 30% daripada keseluruhan markah akhir anda. Jadi 70% lagi datang daripada lain-lain lah. Mungkin 50% final exam, final assessment, 30% daripada report, 20% lagi mungkin daripada assignment ataupun daripada lain-lain lah. Itu nanti Sir Azril akan beri anda. Jadi 30% datang daripada saya. Okey, itu saja. Ada soalan sebelum kita berhenti di sini untuk pagi ini? Tak ada sir. Okey, silakan. Boleh print out dan tulis dalam form tu. Okey, sebenarnya tak ada masalah, boleh je, tapi sebenarnya anda nanti nak kena buat report. Jadi kalau mungkin anda rasa nak cantik sikit okeylah, beginilah, saya nak anda buat gunakan filebook yang ada tu. Anda salin balik supaya anda dapat feeling dia. Kalau anda masukkan, anda tulis dalam handout yang diberikan tu, anda tak rasa macam mana dapat filebook yang komplit. Saya nak anda buat filebook yang komplit. Ada DFT, kemudian ada booking menggunakan tulisan tangan anda sendiri. Jadi anda adalah feeling macam buat kerja ukur, macam buat kerja survey walaupun tak turun site. Okey, so kita setuju macam tu okey, jadi anda salin balik, rewrite balik dalam filebook dengan tulisan elok, dan kemudian
anda scan dia untuk masuk ke dalam report nanti, ataupun bukan scan, mana anda lampirkan dalam report nanti lah. So saya nampaklah tulisan tangan anda, seorang-seorang macam mana tulisan dia, Sazwan macam mana, Hakim macam mana tulisan, Mubin macam mana, saya nak tengok jugalah. Anissa macam mana, Alia macam mana tulisan dia, Nabilah macam mana tulisan, Saiful macam mana, Iqbal macam mana, Hanani macam mana, Syakirah punya tulisan, Akil punya tulisan, Adin punya tulisan, Atikah, Husna, Adriana, Syakira, semua saya sebut lah ni. So ada yang tak sebut lagi. Aisyah, Nakiyuddin, Atik kan. So siapa lagi? Dan lain-lain lagi lah. Jadi saya nak tengok setiap pelajar saya ni bagaimana, macam mana rupa tulisan anda. Jadi anda boleh ceritalah nanti, ini tulisan saya. Boleh tak jadi surveyor tak ni? Contoh macam tu lah. Okey, baik. Kalau tidak ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sir, attendance macam mana sir? Okey, tak apa. Hari ni kalau saya perhatikan, saya dah catat dah sebenarnya siapa yang hadir pada hari ni. Saya tengok kat skrin pun saya tahu dah siapa yang hadir. So, kita ada total 25 orang semua hadir ni. Ya. Yeah. Mubin, ada berapa total semua sekali? Ingat Mubin? Tak ingat? 26 so ada seorang tak datang, tapi tak apa, saya dah catat lah semua. Saya tengok nama yang register dekat skrin saya ni. Jadi siapa yang nanti saya akan tengok dekat attendance lah, siapa yang tak ada pada pagi ni. Kita tahu siapa yang tak ada pada hari ni. Tak apalah, nanti saya siapa tak ada. So okey lah, tak apa. Ke dia dah masuk tu terkeluar ke kan. Jadi saya percaya kelas ni okey ni. So apa, Adin ada masalah apa Adin? Adin duk angkat tangan tu. Ada sini dia, ada. Ada. Okey tak ni? Kau rumah kat mana Din? Kau ada kat Perlis ke ada dekat rumah? Din? Saya ada kat bilik. Kat bilik. Dekat Perlis. Oh, semua ada dekat kampus ke ni? Semua. Ada kat rumah. Rumah. Ada yang kat rumah, ada yang kat kampus kan? Okeylah, ya. Jadi kita nak jumpa pun tak boleh kan, tapi boleh lah kalau nak jumpa mungkin dekat kafe kan, beli makanan dan sebagainya. Kita tak boleh bersemuka untuk kuliah lah, ya. So okey, baik. So tak nak buang masa anda. Jadi saya harap masa yang ada ni sehingga pukul 12 ni anda gunakan dengan sebaik mungkin lah, untuk anda siapkan kerja ini, ya. Jadi saya harapkanlah anda dah start buat report daripada sekarang. Jangan bertangguh, jangan tunggu bila biasanya pelajar kena submit minggu yang ke-12. Jadi ini dah minggu yang keberapa dah ni? Minggu ke-9, 10, 11. Ada 3 minggu lagi untuk anda selesaikan, ya. Jadi jangan bertangguh, dah boleh start daripada sekarang lah. So okey. So tadi Atikah boleh print out dan tulis dalam form, saya dah jawab tadi kan. Okey, baik. Jangan bertangguh, dah start buat report daripada sekarang. Jadi petang ini insyaAllah kalau paling lewat petang ni saya akan share dengan anda macam mana format report tadi, ya. Anda nak kena buat macam mana yang saya kata macam buku tu, ya. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda. Okey, itu saja daripada saya untuk pagi ni. Saya harap anda dapat sesuatu pagi ini. Jaga kesihatan, jaga SOP, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera selalu dan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you.